Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kumpulan Green ingin membentangkan tentang mahasiswa sihat, stop vaping or smoking. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami yang terdiri daripada ketua kumpulan iaitu Haras, speaker saya, Rafiq, editor Fauzan dan Faiz. Untuk bahagian pengenalan, tabiat merokok dan vape dalam kalangan pelajar universiti di Malaysia semakin menjadi budaya ataupun gaya hidup yang semakin mendapat penerimaan dalam masyarakat. Keadaan ini membimbangkan kerana ia boleh memberi impak negatif terhadap alam semula jadi dalam pelbagai cara. Belia generasi baru juga boleh terpengaruh dengan tabiat ini. Jika tabiat ini tidak dibendung daripada peringkat awal, ia akan terus berlaku dari generasi ke generasi. Walaupun selepas Menteri Pengajian Tinggi Malaysia mengumumkan larangan menghisap vape dan tembakau di universiti-universiti di Malaysia pada November 2015, tabiat vape dan merokok masih berlarutan dalam kalangan pelajar. Baiklah, terdapat 3 rasional yang kami ketengahkan dalam kempen kami ini. Yang pertama adalah kurang kesedaran, di mana kurangnya kesedaran dalam kalangan masyarakat mengenai kesan negatif terhadap aktiviti merokok. Yang kedua pula adalah rutin harian biasa, di mana majoriti masyarakat kita pada hari ini beranggapan bahawa aktiviti merokok ini merupakan aktiviti yang biasa ataupun normal dalam kehidupan seharian. Dan yang terakhir adalah pembekalan yang ramai, di mana seperti yang kita ketahui, rokok ataupun rokok elektronik ini sangat mudah untuk didapati seperti di kedai-kedai runcit di tepi jalan ataupun melalui platform atas talian. Assalamualaikum, saya Hazan Harasmi Ismail. Saya akan menerangkan tentang objektif utama projek ini, di mana objektif utamanya adalah untuk menggalakkan pelajar UMT dan meminta pendapat mereka untuk berhenti merokok serta vaping, serta untuk mendedahkan mereka kepada gaya hidup yang lebih sihat. Objektif kajian ini terhadap persekitaran pula adalah untuk mengurangkan pelepasan asap rokok di tempat awam, di mana kita dapat mengetahui bahawa asap rokok ini berbahaya terhadap kesihatan, serta juga untuk menghasilkan persekitaran yang lebih bersih dan sihat. Persekitaran bersih ini lebih kepada untuk menghasilkan persekitaran yang bebas daripada puntung rokok yang dibuang merata-rata. Objektif untuk sosial pula ialah untuk membantu pelajar untuk menyesuaikan diri walaupun di mana sahaja mereka berada, kerana kita tahu tidak semua golongan atau komuniti selesa dengan mereka yang menghisap rokok. Serta juga untuk memberikan tanggapan pertama yang baik daripada orang awam terhadap pelajar universiti. Kemudian, untuk ekonomi dan kewangan, kajian ini adalah untuk membantu para pelajar supaya dapat menguruskan kewangan dengan lebih baik serta mengelakkan pembaziran dalam wang dalam membeli rokok atau vape, serta untuk membantu pelajar untuk mengawal cara pembelanjaan mereka dan duit yang disimpan itu boleh dibelanjakan kepada bahan yang lebih bermanfaat untuk diri mereka. Okey, dari segi metodologi pula, golongan sasaran yang kami gunakan adalah pelajar Universiti Malaysia Terengganu UMT yang terdiri daripada lelaki dan juga perempuan. Dari segi platform pula, kami menggunakan Google Form untuk bagi kepada responden kami sebagai maklum balas daripada mereka mengenai kempen yang kami lakukan. Dan Google Form ini kami telah edarkan melalui aplikasi WhatsApp kerana ianya sangat mudah dan cepatlah. Okey, bagi skop soalan pula terdiri daripada 3 bahagian. Bahagian A adalah berkaitan dengan demografi responden seperti umur, jantina dan juga tahap pengajian mereka. Manakala bahagian B pula adalah terdiri daripada 10 soalan pengetahuan umum berkaitan dengan aktiviti merokok, dan manakala bahagian C adalah soalan berkaitan dengan skala Likert. Bagi pelan persiapan projek ini, kami menggunakan konsep 4W dan 1H, di mana W yang pertama iaitu what. Tujuan projek ini dijalankan adalah untuk menggalakkan pelajar UMT untuk berhenti merokok dan vaping, serta mendedahkan mereka kepada gaya hidup yang lebih sihat. Who dan where, iaitu target projek ini, responden bagi projek ini adalah untuk pelajar yang UMT yang berada di sekitar UMT.
untuk when dan how, projek ini akan bermula daripada 25/4/2022 sehingga 9/5/2022. Serta how, bagaimana kami akan mendapatkan data bagi projek ini adalah melalui Google Form yang akan diedarkan kepada para pelajar yang berminat, dan setelah responden kami mencukupi, kami akan mengadakan sesi bersemuka untuk membantu para pelajar yang ingin berhenti merokok ini untuk berhenti merokok serta memberikan mereka nasihat yang diharapkan dapat membantu mereka untuk berhenti merokok ataupun vaping. Sekian daripada saya, terima kasih. Untuk pelaksanaan program, ini antara aktiviti kaunseling tentang rokok yang kami lakukan di sekitar UMT. Analisis program. Jumlah pelajar yang terlibat dalam program ini ialah 142 pelajar. Jumlah pelajar lelaki yang terlibat ialah 109 dan jumlah pelajar perempuan yang terlibat ialah 33. Antara pelajar yang terlibat dengan program ini daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan, Kelawatan dan Informatik, Fakulti Perikanan dan Sains Marine, Fakulti Sains dan Persekitaran Marine. Hasil yang kami peroleh daripada kempen yang kami lakukan ini, seramai 53 orang responden telah memberikan kerjasama dengan baik, iaitu terdiri daripada lelaki seramai 42 orang, manakala perempuan seramai 11 orang. Dari segi perubahan tingkah laku pula, yang pertama adalah mengambil berat terhadap kesihatan diri. Yang kedua, kekerapan merokok menurun. Dan yang ketiga adalah usaha untuk berhenti merokok. Okey, jika dilihat pada cartapai di sebelah ini, menunjukkan bahawa 100% responden mempunyai niat untuk berhenti merokok. Dan antara sebab utama untuk mereka berhenti merokok, yang pertama adalah dari segi kesihatan, keluarga dan juga keuangan. Jadi dapat dilihat dengan jelas bahawa responden kami sangat mementingkan kesihatan diri dan mereka mempunyai usaha untuk berhenti merokok. Okey, dari segi pengetahuan pula, majoriti responden kami berpendapat bahawa aktiviti merokok ini merupakan aktiviti yang sangat tidak berfaedah kerana ia dapat mendatangkan kesan negatif kepada diri, keluarga dan juga orang lain. Dan seterusnya, aktiviti merokok ini merupakan gaya hidup yang tidak sihat. Okey, jika dilihat pada cartapai di sebelah kanan pula, ia menunjukkan bahawa pembekal rokok ataupun rokok elektronik di Malaysia ini begitu ramai kerana ia bukan sahaja boleh didapati melalui kedai-kedai runcit, malah ia juga boleh didapati melalui kenalan ataupun platform atas talian seperti Shopee dan juga Lazada. Seterusnya untuk bahagian impak. Impak merupakan kesan daripada program yang kami lakukan, dan impak-impak ini terdapat dalam 3 kategori, iaitu yang pertama ialah dari segi sosial, yang kedua dari segi ekonomi dan yang ketiga dari segi persekitaran. Untuk dari segi sosial, maklum balas yang kami terima daripada program kaunseling, pelajar akui mereka lebih senang untuk bersosial dan kehidupan seharian mereka lebih produktif. Dan untuk bahagian ekonomi pula, pelajar-pelajar yang mengikuti program kaunseling kami, mereka dapat membuat simpanan wang dan masalah kewangan untuk keperluan sudah tidak menjadi masalah lagi. Untuk impak bagi persekitaran pula adalah udara persekitaran di dalam kawasan universiti seperti di Kolej Kediaman bertambah baik. Tidak ada lagi bau-bau rokok dan aduan-aduan berkaitan rokok. Di sini saya sertakan antara maklum balas yang kami terima daripada pelajar, dan rata-rata maklum balas yang kami terima oleh pelajar adalah maklum balas yang positif, dan kami harap dengan usaha kami ini kami dapat mengurangkan bilangan pelajar yang menghisap rokok dan menghisap vape. Dan untuk bahagian yang terakhir, iaitu kesimpulan, merokok dan vaping memberikan lebih banyak kesan buruk daripada yang baik. Merokok juga boleh memberikan tanggapan buruk daripada orang awam kepada pelajar itu sendiri dan juga boleh mencemarkan nama baik institusi yang diwakili oleh pelajar itu. Ianya sangat penting bagi pelajar
universiti untuk berhenti atau menjauhkan diri daripada rokok dan vape kerana ianya boleh membantu pelajar untuk menjadi lebih produktif dan lebih sistematik dalam menguruskan kewangan dan juga aktiviti harian mereka. Dan itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.